Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sambungan daripada kuliah minggu lepas, perbincangan kita di bawah tajuk kecacatan perawi, kecacatan sesuatu hadis yang disebabkan oleh perawi. Salah satu daripada faktor kecacatan itu ialah disebabkan oleh amalan bid'ah yang dibuat oleh perawi. Dan bid'ah ni pula, sebagaimana tengok sini apa yang dia tulis, bid'ah pula terbahagi kepada dua. Pertama, bid'ah yang boleh membawa kufur, dan kedua, bid'ah yang boleh membawa kepada fasik sahaja. Jadi bid'ah ni ada dua. Satu benda bid'ah yang dia buat, kesalahannya dia boleh menyebabkan kufur, usul akidah. Dan ada perkara yang lain pula, bid'ah yang dia buat itu tidak membawa kufur tapi hanya dosa besar saja ataupun dia dipanggil fasik. Sekiranya perawi tersebut mengamalkan bid'ah yang boleh membawa kufur, maka riwayatnya dengan sendiri tertolak. Ini tak boleh maaf. Bila benda perkara bid'ah yang dia buat tu melibatkan akidah, yang melibatkan rosak imannya, punah akidahnya, dipanggil kufur, maka riwayat perawi yang jenis ini dengan sendirinya tertolak. Tetapi sekiranya bid'ah yang diamalkan hanya boleh membawa kepada fasik, ia hanya kepada dosa besar, tidak sampai kepada amalan kufur ataupun iktikad yang kufur, maka riwayatnya boleh diterima. Tapi diterima pun dengan dua syarat. Iaitu pertamanya dia tidak menyeru kepada bid'ahnya. Hadis yang dia riwayat itu bukan hadis yang mengajak orang supaya melakukan amalan bid'ah yang dia bawa. Ataupun yang kedua, hadis tersebut tidak menyokong bid'ahnya. Kalau ada hadis yang menyokong amalan bid'ahnya, maka riwayatnya tidak diterima. Yang ketujuh, faktor yang ketujuh yang menyebabkan diri perawi itu ditolak apabila hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya, iaitu hafalan yang buruk, daya ingatan yang teruk. Ia juga boleh menjadi faktor kepada tertolaknya riwayat seseorang perawi. Maksud hafalan yang buruk ialah hafalan seseorang itu lebih banyak kesilapan daripada ketepatan. Dia riwayat satu hadis tu atau satu perkara tu, kalau kita cek tengok tu, hak salah tu banyak pada hak betul, tak tepat. Hak silap tu banyak daripada hak tepat. Lepas tu tengok pula bila berlaku hafalan buruk dia tu. Kalaulah sekiranya hafalan buruk perawi itu bermula sejak kecil, sejak budak lagi hafalan dia teruk, kalau lagu ni, perawi lagu ni, maka riwayatnya tertolak, tak boleh pakai. Tetapi jika ia berlaku setelah usianya lanjut atau kerana hilang penglihatan atau hilang kitab yang menjadi pegangan hafalannya, ni dia dulu masa kecil dulu mungkin ingatan dia kuat, hafalan dia bagus. Tapi oleh kerananya usianya lanjut, apabila dah tua, mata pun tak berapa jelas, ingatan dia pun jadi lemah, ataupun kitab-kitab hak dia duduk jadi rujukan dia tu pun hilang, maka yang keadaan yang seperti ini dia panggil sebagai mukhtalat, iaitu ingatan dia, hafalan dia teruk bukan asal, tapi teruk setelah berlakunya usia yang lanjut. Tua barulah ingatan dia jadi lemah, hafalannya kurang. Maka perawi yang macam ini, riwayatnya kita tengok dia bergantung kepada keadaan. Sekiranya ia berlaku selepas ikhtilaf, riwayat yang dibawa tu kemudian daripada berlakunya hafalan teruk, maka riwayatnya tertolak. Menasabahlah benda riwayat-riwayat yang dia bawa itu berlaku setelah ingatan dia teruk dah, hafalan dia sudah pun merosot dah.
tiba-tiba dia meriwayatkan hadis, maka hadis yang dibawa itu adalah ditolak. Sementara riwayat yang tidak jelas, sama ada selepas atau sebelum ikhtilat, kita tak boleh nak tentu. Adakah hadis yang dia bawa ni sebelum berlaku ikhtilat? Adakah hadis ni sebelum ingatan dia terjejas, lemuh ingatan dia? Adakah hadis yang dia riwayat itu sebelum ingatan dia itu lemuh ataupun selepas? Adakah hadis ni dia riwayat ketika dia muda, sebelum berlaku terjejasnya ingatan dia, ataupun dia riwayat selepas tu? Maka riwayat yang tidak jelas sama ada sebelum atau selepas ni hendaklah dikaji terlebih dahulu. Itulah dia kedudukannya. Mari kita masuk kepada tajuk yang ketiga, hadis-hadis mushtarak antara makbul dengan mardud. Ada sejenis hadis dia panggil hadis mushtarak, iaitu mushtarak maknanya bersyarikat, duduk tengah-tengah antara makbul dengan mardud. Kita dah faham dah apa dia hadis makbul dan apa hadis mardud. Makbul diterima, mardud ditolak. Hadis yang makbul ini ialah hadis sahih dan hadis hasan, sementara hadis mardud ialah hadis dhaif dan hadis maudhu'. Antara kedua-dua ni, antara makbul dengan mardud, ada satu kategori hadis yang dia panggil mushtarak. Selain hadis makbul dan mardud, yang terdapat beberapa jenis hadis yang mushtarak. Selain hadis makbul dan mardud, terdapat beberapa jenis hadis yang mushtarak, iaitu berkongsi antara makbul dan mardud. Kalau makbul duduk sebelah ni, mardud duduk sebelah ni, diterima dan ditolak, ada hadis tengah ni, dia panggil hadis mushtarak. Duduk tengah-tengah. Nak terima, sama ada dia diterima ataupun dia ditolak. Tengah-tengah ni ialah dia panggil mushtarak. Hadis ini tidak semestinya diterima dan tidak semestinya ditolak. Nak terima tapi tidak boleh terima 100% juga. Nak tolak tak boleh tolak juga. Jadi duduk tengah ni dia panggil mushtarak. Sebaliknya ia mempunyai dua kemungkinan, iaitu sama ada diterima ataupun ditolak. Hadis-hadis tersebut adalah seperti berikut. Ini mushtarak ni, dia terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertamanya hadis kursi. Yang keduanya hadis marfu'. Yang ketiganya hadis mauquf. Yang keempatnya ialah hadis maqtu'. Yang kelimanya hadis musnad, muttasil dan ziyadat as-siqah. Dan i'tibar mutabi' dan syahid. Okay. Kita bincang satu-satu. Kita ambil dulu hadis kursi. Hadis kursi ni dari segi definisi dan kita dah bincang dah secara sepatah lalu dalam pelajaran yang lepas. Hadis kursi ialah hadis yang diriwayatkan atau difirmankan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilafazkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah tapi lafaz tu lafaz Rasulullah. Apa bezanya dengan Al-Quran? Perbezaannya dengan Al-Quran ialah Al-Quran itu lafaznya daripada Allah, maknanya daripada Allah. Lafaz dan makna Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hadis kursi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaznya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah dalam hadis kursi ni dia sebut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok situ. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan satu perkara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyampaikan kepada kita dalam bentuk lafaz Rasulullah sendiri, bukan lafaz satu-satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan dengan Al-Quran, wahyu daripada Allah dan lafaz biji-sebiji 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala disampah 100% kepada kita. Misalnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jadi lafaz "idza jaa nasrullahi wal fath" itu
diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, maka Nabi sampaikan kepada kita dengan tidak ubah satu kalimah pun atau tidak ubah satu huruf pun. Ini dia panggil Al-Quran. Adapun hadis kursi ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dipahami oleh Nabi, maka Nabi sampaikan kepada kita dalam bentuk bahasa dan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, yang keduanya perbezaan Al-Quran dengan hadis kursi ini. Membaca Al-Quran adalah ibadat, tetapi tidak dengan hadis kursi. Ibadat ni maknanya bila kita sebut Al-Quran, setiap huruf, setiap patah perkataan itu dapat pahala, dikira ibadat. Walaupun kita faham atau tak faham, dengan semata-mata sebut, dengan melapaskan kalimah-kalimah Al-Quran, maka setiap huruf diberi pahala 10 pahala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Tapi hadis kursi ini membacanya bukan ibadat. Okay. Untuk mengisbatkan Al-Quran mesti dengan syarat mutawatir. Ayat Al-Quran tu nak sabitkan Al-Quran tu betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, wahyu ni sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Tak payah kita cek, tak payah kita semok sama ada dia sahih ataupun tidak. Jadi mutawatir ni satu perkhabaran yang atas lagi, sebagaimana yang kita bincang dah dulu. Mutawatir ni satu kategori yang atas lagi daripada hadis sahih. Sebab apa? Hadis mutawatir ni tak payah masuk makmal. Siapa saja tu, oleh kerana dia mari kepada kita dalam jalan yang mutawatir, tak payah kita guna metodologi untuk menilai sama ada hadis itu sahih ataupun tidak, kerana dia atas lagi pada sahih. Tetapi hadis kursi tidak disyaratkan sedemikian. Nak jadi hadis kursi tak payah mutawatir. Hadis kursi juga mempunyai perbezaan dengan hadis nabawi. Apa beza hadis kursi dengan hadis nabawi? Tadi kita tengok beza hadis kursi dengan Al-Quran. Beza hadis kursi dengan nabawi ni, hadis nabawi ni bukannya wahyu daripada Allah. Maknanya bukan firman Allah, bukan wahyu, bukan firman Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan oleh Allah. Dari segi perkataan dia, dari segi perbuatan dia dipandukan oleh wahyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dia bercakap ataupun dia beramal ataupun dia melakukan sesuatu perbuatan, maka itu mari daripada kehendak dia sendiri, bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walaupun kehendak dia bertutur mengikut kehendak dia bertindak mengikut kehendak dia. Oleh kerana beliau ini, baginda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sebagaimana yang disebut la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dia tidak bertutur melainkan setiap tuturan itu diwahyukan oleh Allah, maka tuturan dia menjadi betul, perbuatan dia menjadi betul. Jadi bukan firman Allah, tetapi daripada Rasulullah sendiri yang diwahyukan oleh Allah, maka dia berbicara, dia bertindak, itu dipanggil hadis nabawi. Dia beza dengan hadis kursi, iaitu bertolak daripada mula-mula tu. Yang Allah firman jadi hadis kursi. Yang Allah tidak firman tapi wahyu saja dipanggil nabawi. Lafaz dan makna hadis nabawi adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui wahyu. Sedangkan hadis kursi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni beza dia. Makna daripada Allah, lafaz daripada Rasulullah. Bilangan hadis kursi amat sedikit jika dibandingkan dengan hadis nabawi, tak banyak. Sebahagian ulama mengatakan bilangannya hanya 200 lebih sahaja. Terdapat ulama yang mengumpulkannya ke dalam satu kitab. Antaranya yang masyhur ialah Al-Ithafat As-Sunniyah bil Ahadithil Kursiyah oleh Abdul Rauf Al-Munawi. Beliau mengumpulkan sebanyak 272 hadis kursi. Itu sebabnya disebut tak banyak, ada 200 lebih. Hukum hadis kursi adalah tertakluk kepada syarat-syarat hadis makbul. Kena masuk makmal dulu, masuk bengkel dulu. Sesuatu hadis kursi itu dia kena test dulu, sama ada di makbul ataupun mardud.
Jadi kita pergi pada jenis-jenis ni, hadis mustarak tadi, ada ni semuanya. Kita baru lepas bincang hadis kursi, sudah sini kita puasa. Tinggal lagi 5. Tengok pula hadis marfu'. Yang kedua hadis marfu'. Apa dia hadis marfu' ini? Iaitu hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifatnya. Beza dengan hadis yang hadis lain, bukan hadis marfu', hadis biasa ni, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan benda, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun selepas Rasulullah memberi salam, maka baginda pun sekian. Itu apa dia, hadis yang bukan hadis marfu', hadis biasa tu. Iaitu diriwayatkan oleh sahabat. Misalnya sahabat kata, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sekian selepas baginda memberi salam. Ada pun hadis marfu' ini, dia tidak sebut begitu. Dia menyandarkan satu perbuatan atau perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lapah saya lihat, saya dengar. Ia sama ada yang menisbahkannya ialah sahabat ataupun tabi'in atau orang yang selepasnya. Sahabat, dia menyandarkan satu perbuatan dan perkataan kepada Rasulullah, itu dia panggil hadis marfu'. Kadang-kadang tabi'in pula, dengan tidak menyebut sahabat, disandar kepada Rasulullah ataupun selepas daripada tabi'in. Contohnya hadis marfu'. Cuba tengok, cuba kita beza dengan hadis yang sebelum ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkisah. Aisyah berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah usai mengerjakan 2 rakaat fajar solat subuh, maknanya selepas dia semaya sunat fajar, semaya subuh, sementara nak tunggu orang qomat, Nabi berbaring di atas lambung kanannya. Nabi miring, Nabi duduk bertorak dulu sebelum orang qomat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis lagu ni dia panggil hadis marfu'. Aisyah tidak kata aku lihat Rasulullah, ataupun dia tidak kata aku dengar Rasulullah kata. Tapi dia mengisahkan bahawa dia kata Nabi ni kalau lepas dia semaya sunat subuh 2 rakaat, dia menyinggir dulu sementara tunggu orang qomat. Lagu ni dia panggil hadis marfu'. Sanadnya pula sama ada bersambung atau terputus. Kita tengoklah. Misalnya katalah kalau tabi'in kata Rasulullah sekian. Sedangkan tabi'in tak tengok Rasulullah, dia tak dengar Rasulullah, dia tidak sebut sahabat. Maka hadis lagu tu dia panggil putus. Hadis marfu' dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu marfu' qauli, perkataan, marfu' fi'li, perbuatan, marfu' takriri, pengakuan, dan marfu' was, sifat. 1.2.3. Hadis marfu' juga bergantung kepada syarat-syarat makbul untuk menentukan sama ada ia termasuk dalam hadis makbul atau hadis mardud. Nak tahu dia ni mardud ataupun makbul, dia kena test dulu, masuk dalam makmar dulu, tengok sanad, tengok matan, barulah kita boleh tentukan dia sama ada hadis itu diterima makbul ataupun ditolak mardud. Habislah sini kita hadis marfu' ni habis kita buat ni. Kita nak bincang pula hadis mauquf. Okay. Hadis mauquf ialah setiap apa yang disandarkan kepada sahabat, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifatnya, sama ada sanadnya bersambung atau terputus. Dia terus tangguh lagi. Tadi hadis yang sahabat sandar kepada Rasulullah, kepada Nabi. Ini orang lain, perawi ni sandar kepada sahabat, bukan sandar ke Nabi, sandar ke sahabat. Hadis lagu ni dia panggil mauquf. Contoh hadis mauquf. Cuba tengok ni. Qala Ali,
Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadziba Allahu wa rasuluh. Ali bin Abi Talib berkata, berbicaralah kepada orang lain dengan apa yang mereka fahami. Apakah engkau mahu Allah dan Rasulnya didustakan? Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi cuba perhati. Hadis ini dia tidak sebut Rasulullah bersabda. Malah dia kata Ali bin Abi Talib berkata. Jadi orang yang perawi yang meriwayatkan hadis ini, dia hanya bersandarkan kepada Ali bin Abi Talib. Maka lagu ni dia panggil hadis mauquf. Seperti hukum hadis marfu'. Hadis mauquf juga meliputi makbul dan mardud. Itu bergantung kepada dapatan hasil daripada siasatan atau masuk banking, masuk makmal hadis marfu' tu, cek punya hadis mauquf ni, cek punya cek, kita boleh tahulah dia ni makbul ataupun mardud. Ulama mengatakan bahawa sekalipun hadis mauquf ini sahih, ia tidak boleh dijadikan hujah pada asalnya. Walaupun kita cek sahih, tapi sahih tak boleh juga kita nak jadikan hujah. Pasal apa? Sebab mauquf dia sekat sahabat saja. Tetapi ia hanya boleh menyokong dan menguatkan hadis-hadis dhaif saja. Bukan kata dia tu tak boleh pakai langsung, tapi guna hadis mauquf ini untuk support, menguatkan hadis-hadis dhaif sahaja. Kalau sifat kata nak berdiri atas kaki sendiri dia nak wujud sebagai hadis dengan tersendirinya, maka tidak boleh. Dia hanya boleh sebagai supporter, penyokong saja. Okey, habislah hadis mauquf, kita buang dulu. So, kita bincang pula hadis maqtu'. Okey. Hadis maqtu' ialah setiap perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in. Terus tangguh lagi, tak ada sahabat ni tabi'in. Atau orang selepasnya yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung atau putus. Pastikan perbezaannya dengan hadis munqati'. Kita bincang dalam bab dulu, dalam bab kecacatan sanad dulu. Ada hadis munqati', takut tukar sebab dia dekat dari segi istilah mari daripada akar kata yang sama, qata'a. Munqati', maqtu'. Hukum hadis maqtu' sama seperti hadis marfu' dan mauquf. Sekalipun hadis maqtu' itu sahih, ia tidak boleh dijadikan hujah kepada hukum syarak. Buang dulu hadis maqtu', kita pergi pula kepada hadis musnad, muttasil dan ziyadatus thiqah. Hadis musnad, muttasil dan ziyadatus thiqah. Hadis musnad, ni kita bincang satu-satu. Ada 3 benda sini. Hadis musnad ialah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sanad dia tu start daripada perawi hadis yang buat kitab hadis tu, naik itu sambung sampai kepada Rasulullah. Hadis lagu tu dia panggil al-musnad. Sekalipun sanadnya bersambung dan memenuhi salah satu syarat hadis makbul, namun tidak semestinya ia sahih kerana terdapat syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi. Kita dah belajar, kita dah bincang dulu. Syarat nak jadi hadis sahih itu kena dua benda, iaitu sanad dan matan. Sanadnya lulus, matannya lulus, baru boleh jadi hadis sahih. Maknanya kalau semata-mata sanad tidak boleh menjadi syarat hadis itu boleh menjadi sahih. Okay. Hadis muttasil pula ialah hadis yang juga bersambung sanadnya sama ada sampai kepada Rasulullah ataupun hanya kepada sahabat, mauquf. Hal ini dia umum sikit. Ini bermakna mana-mana hadis marfu' atau mauquf yang sanadnya bersambung dinamakan hadis muttasil. Ini lebih general lagi. Muttasil ni dia duduk di atas, bawah ni ada 2, marfu' dan mauquf. Adapun ziyadatus thiqah pula ialah tambahan perkataan yang dibuat oleh perawi yang thiqah ke atas riwayat perawi thiqah yang lain. Dia tambah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah, mari perawi thiqah lain, thiqah sama thiqah ni, dia buat tambahan terhadap hadis tersebut. Tambahan tersebut sama ada berlaku pada matan hadis dengan menambahkan satu perkataan
atau sejumlah perkataan atau tambahan dibuat pada sanad hadis. Tambahan ini dia berlaku sama ada di matan hadis ataupun di sanad hadis. Sehingga hadis mauquf menjadi hadis marfu' atau hadis mausul menjadi hadis mursal. Jadi hadis mauquf ni yang tak sapa ke Nabi itu bila tambah tu jadi marfu'. Hasil daripada tambahan. Hukum tambahan yang dilakukan perawi yang siqah terhadap matan hadis sekiranya tidak bercanggah dengan riwayat perawi siqah atau lebih siqah daripadanya, maka hukumnya diterima. Tengok syarat ni. Perawi itu siqah. Dia membuat tambahan kepada riwayat perawi siqah yang lain. Baik. Boleh ke tak boleh tambahan macam ni? Tengok keadaan. Kalau sekiranya dengan penambahan dia itu tidak menyebabkan berlakunya percanggahan dengan riwayat perawi siqah atau lebih siqah daripadanya, maka hal ini boleh diterima. Tetapi sekiranya bercanggah, maka tambahan tersebut ditolak. Ulama berselisih pendapat tentang tambahan yang dilakukan oleh perawi yang siqah terhadap sanad hadis. Ada yang mengatakan bahawa riwayatnya diterima dan tidak kurang juga yang menolak. Habis sini kita bincang akhir sekali iaitu i'tibar, mutabi' dan syahid. Al-i'tibar, al-mutabi' dan al-syahid. Maksud i'tibar ialah kajian dan penyelidikan yang dilakukan bagi mengenal pasti turuk. Turuk ni maknanya jalan-jalan. Atau perawi lain bagi sesebuah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. I'tibar ni bukan nama hadis. Bukan kategori hadis. I'tibar ni nama kajian. Istilah kepada satu kajian penyelidikan. Terhadap hadis dia panggil i'tibar. Kajian ini dilakukan bagi mengesahkan adakah terdapat turuk, adakah dapat jalan-jalan atau perawi lain menyertai dalam riwayat tersebut. Jadi setelah dibuat iktibar, terhasillah dua jenis hadis. Nombor satu dia panggil mutabi'. Mutabi' ni lagu mana? Mutabi' ialah hadis yang mana perawi-perawi menyertai sama perawi hadis yang dianggap fard ataupun gharib tadi. Ada satu hadis ni gharib, kita kata gharib ni maknanya tak ada hadis lain. So dia je riwayat hadis tu. Baik. Mari hadis lain yang meriwayatkan seumpama hadis itu sama dari sudut makna atau lafaznya. Atau dari sudut maknanya sahaja, tetapi melalui sahabat yang sama. Kita ambil situ dulu. Ada satu riwayat hadis, kemudian dia ada sanad dia. Kemudian ada mari hadis lain yang maknanya sama, seakan-akan sama dengan hadis tadi, tapi riwayat yang lain. Jadi ini dia panggil mutabi' ataupun syahid. Cuma beza pula di antara mutabi' dengan syahid ni, tengok keadaan. Mutabi' tadi yang disebutnya ialah sahabat yang sama. Walaupun jalur sanad tu berlainan, naik lagi sebelum sampai ke Rasulullah tu temu sahabat yang sama. Misalnya Abu Hurairah. Satu hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi bawah pada Abu Hurairah tu nak boleh sampai kepada kitab hadis yang diriwayatkan itu tu ada satu jalur sanad dia. Ini orang lain. Tapi ada sanad lain tu, sanadnya terdiri daripada perawi-perawi yang lain, tapi akhir sebelum Rasulullah tu Abu Hurairah juga, mana sahabat yang sama. Lagu ni dia panggil mutabi'. Ada pun hadis syahid pula ialah hadis yang sama pengertiannya dengan hadis mutabi', diserupa juga dengan mutabi', tetapi berbeza dari sudut sahabat saja. Hadis serupa, hak ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hak ni diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Misalnya contoh gitu. Kalau mutabi' sahabatnya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tadi, iaitu yang gharib. Tetapi syahid walaupun lafaz dan makna atau maknanya sahaja sama dengan hadis tersebut, tetapi berlainan sahabat. Cuba tengok contoh. Hadis ini boleh dijadikan saksi kepada hadis fard. Contohnya daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah
habasatha, telah dimasukkan seorang wanita ke dalam neraka disebabkan dia telah mengurung seekor kucing. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Cuba kita tengok lagu mana mutabik dengan syahid tadi. Setelah para ulama melakukan iktibar, iktibar ni bukan nama hadis tapi proses melakukan penyelidikan itu dia dinamakan iktibar. Setelah ulama melakukan iktibar terhadap hadis tadi, hadis perempuan dengan kucing tadi, mereka menjumpai bahawa hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa orang perawi yang lain. Antaranya Humaid bin Abdul Rahman daripada Abu Hurairah. Dia bezanya selepas daripada Abu Hurairah tadi. Yang tadi diriwayatkan oleh orang lain, ini diriwayatkan oleh Humaid bin Abdul Rahman. Jadi tak samanya pergi kat bawah tapi sama-sama Abu Hurairah. Jadi riwayat Humaid ini dinamakan mutabik kepada riwayat Abu Salamah. Hadis riwayat Abu Salamah tu hadis asal. Hadis yang asal daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini daripada Abdurrahman, juga daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bezanya Humaid dengan Abdul Rahman, tapi sahabatnya sama-sama Abu Hurairah. Lagi hadis lagu ni dia panggil mutabik. Riwayat Humaid ini mutabik kepada riwayat Abu Salamah. Selain itu, para ulama juga menemui hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat yang lain selain daripada Abu Hurairah. Ia dengar daripada Nabi itu bukan Abu Hurairah saja, antaranya Abdullah ibn Umar, Jabir bin Abdullah, Asma bin Abu Bakar. Jadi hadis riwayat daripada jalur sana, daripada Abdullah bin Umar, daripada Jabir, daripada Asma, ini dipanggil syahid ataupun syawahid. Syahid ni mufrad, singular. Syawahid ni plural ataupun jamak. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Asma bin Abu Bakar ini dia dikatakan bahawa syahid atau syawahid kepada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Kedua-dua hadis mutabik dan syahid juga tidak semestinya sahih atau makbul, malah ia mungkin makbul atau mungkin mardud. Adapun iktibar bukanlah hadis, sebaliknya ia merupakan proses bagaimana untuk mendapatkan hadis mutabik dan syahid bagi mengenal pasti adakah hadis lain yang seperti dengan hadis fad. Kita masuk kepada bab yang keempat yang akan kita bincang minggu depan, karya tokoh-tokoh hadis. Wallahu a'lam.